setiap tahun bulan Rejab, umat Islam akan sambut apa? Yes, pandai. Peristiwa Isra dan Mi'raj. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Peristiwa Isra حبيبك. dan Mi'raj ini merupakan bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Dari segi bahasa bermaksud berjalan di waktu malam. Manakala dari segi istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Manakala Mi'raj pula dari segi bahasa bermaksud naik. Dari segi istilah, Mi'raj bermaksud perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksud dia Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati kelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha melihat dan juga mendengar. Cerita peristiwa Isra Mi'raj ni, masa 27 Rejab tahun berlakunya Isra Mi'raj ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah sepupunya iaitu Ummu Hani. Ketika itu Nabi baru pulang berdakwah dari Taif. Dan masa Nabi buat dakwah tu, biasalah ada yang terima, ada yang tolak. Okey, masa tu Nabi ditemani juga dengan adik-beradik Ummu Hani iaitu Ja'far bin Abi Talib dan juga pakciknya Hamzah. Masa malam tu Jibril datang. Ketika itu Jibril dia membelah dada Nabi dan membersihkan dada Nabi dengan menggunakan air Zam-Zam. Masa tu Jibril juga datang dengan seekor buruk. Masa Nabi nak naik buruk tu, tiba-tiba buruk tu dia macam meronta-ronta. Sebabnya buruk tu seronok, dia gembira. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad, hamba paling mulia, menaiki dia. Pernah pun ada manusia lain yang lebih mulia yang menaiki buruk. Okay, dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, Malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad ni berhenti di beberapa tempat. Tempat pertama yang dia berhenti adalah tempat yang di dalamnya ada banyak sangat pohon-pohon tahmah. Dan kemudian Malaikat Jibril ni meminta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat. Lepas tu Jibril tanya, adakah kamu tahu di manakah kamu melakukan solat? Jawab Nabi, Allah jualah yang lebih mengetahui. Jibril berkata, kamu telah solat di Yathrib. Yathrib ni adalah nama Madinah sebelum Madinah. Maksudnya apa? Sebelum ni nama Madinah Al-Munawwarah bukan Madinah, tapi Yathrib. Kemudian selepas Nabi berhijrah ke Madinah, barulah nama Yathrib ni ditukarkan kepada nama Madinah. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, Nabi Muhammad dibawa dan berhenti di Bukit Tur Sina, di mana tempat Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, dan tidak seperti kalam yang kita ada sekarang ni kan. Kalam yang bersifat baharu yang kita tak boleh gambarkan macam mana kalam yang Allah berikan kepada Nabi Musa waktu tu. Itu tempat yang kedua, iaitu di Bukit Tur Sina. Tempat yang ketiga, Madian, iaitu kota Nabi Syuaib alaihi salam. Di sana baginda juga telah melaksanakan solat. Tempat yang keempat, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Baginda turut melaksanakan solat di sana. Sampai je Nabi Muhammad dekat Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun masuk ke dalam masjid itu. Nabi dapati semua para anbiya ada di dalam masjid tu. Masa tu Nabi Isa pun ada. Kenapa saya kata Nabi Isa pun ada? Sebab Nabi Isa adalah Nabi yang satu-satunya Nabi yang belum mati sampai sekarang. Nabi Muhammad solat bersama-sama dengan para Nabi dan Nabi Muhammad menjadi imam. Selepas selesai solat, Jibril datang kepada Nabi. Malaikat Jibril sediakan dua bekas, iaitu susu dari syurga dan juga arak dari syurga. Jibril berkata, pilih. Jibril cakap dekat Nabi, pilih. Kemudian apa yang Nabi pilih? Cuba teka.
Yes, betul. Nabi pilih susu. Sebab apa? Sebab susu itu adalah fitrah. Fitrah yang mana berpegang kepada agama. Dekat dunia, kita memang diharamkan arak. Kerana arak tu memabukkan. Walaupun arak yang dibawa kepada Nabi waktu itu adalah arak dari syurga, tapi Nabi tetap memilih susu kerana itu adalah fitrah beragama Islam. Sepanjang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi bukan singgah dekat 4 tempat saja, tapi Nabi juga telah diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa ghaib. Apa peristiwa ghaib tu? Yang pertama, baginda diperlihatkan dunia dalam rupa bentuk seorang wanita yang sangat tua. Maksudnya dunia yang kita nampak sekarang ni, dunia yang awak dah tengok-tengok bumi lah, apa semua benda-benda tu lah. Dunia tu gambarannya seperti wanita yang sangat tua. Keadaan ini menunjukkan yang kita ni dah hidup dekat sakibaki kehidupan di dunia. Yang kedua, apa yang Nabi nampak adalah lembaga yang memanggil-manggil baginda dari satu sudut di bahagian jalan. Lembaga itu adalah Iblis laknatullah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang lidah dengan bibir dia dipotong menggunakan gunting daripada api neraka. Kerana ketika di dunia, mereka itu sering membicarakan ke arah kejahatan dan fitnah. Perkara ghaib yang keempat adalah Nabi nampak segolongan manusia memecahkan kepalanya ke batu dengan menggunakan batu, kemudian kepalanya bercantum kembali dan dipecahkan balik. Itu adalah kerana mereka ini ketika di dunia berat untuk menunaikan solat. Golongan yang kelima, kelompok manusia yang berlumba-lumba makan makanan yang busuk daripada makan daging-daging yang segar. Mereka adalah golongan yang selalu meninggalkan yang halal dan sukakan benda-benda yang haram. Maksudnya ketika mereka hidup di dunia, mereka ini adalah golongan yang suka mencari yang haram. Mereka tak suka cari yang halal. Dan mereka selalu memilih jalan zina berbanding jalan pernikahan. Golongan yang keenam, Nabi nampak manusia ni dia mencakar muka dengan dada mereka sendiri dengan menggunakan kuku yang diperbuat daripada tembaga. Kerana mereka suka mengumpat. Tak kisahlah siapa pun, mereka suka mengumpat. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanannya ke langit bersama-sama dengan Malaikat Jibril. Okey, sekarang ni kita di part yang kedua, iaitu Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit bersama dengan Jibril alaihissalam. Nabi dan Jibril menaiki langit dengan menaiki Al-Mirqad. Apa itu Al-Mirqad? Al-Mirqad ialah suatu seumpama tangga yang bersambung antara langit dan juga bumi. Anak tangga Al-Mirqad ni diperbuat daripada emas dan perak. Sebagaimana yang kita tahu, langit ni ada 7 lapisan. Setiap langit terpisah antara satu sama lain, yang mana ketebalannya kira-kira 500 tahun perjalanan. Di langit pertama ada 2 pintu, Babul Hafazah dan juga Babul Taubah. Babul Hafazah ni merupakan tempat laluan malaikat turun naik. Manakala Babul Taubah merupakan pintu di sebelah barat, yang mana pintu ini akan ditutup apabila matahari terbit dari sebelah barat. Dan pada waktu itu, sesiapa pun yang melakukan taubatnya tidak akan diterima. Sampai Nabi di langit pertama, Nabi telah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni merupakan Nabi dan Rasul yang pertama yang diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam ni telah mengalu-alukan kedatangan Nabi dan juga mendoakan kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi meneruskan perjalanannya di langit kedua. Siapa yang Nabi jumpa di langit kedua? Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Mereka ini adalah sepupu kerana ibu kepada Nabi Zakaria adik-beradik dengan Maryam alaihissalam. Mereka berdua juga telah mendoakan kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Nabi pergi ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi yang tampan, iaitu Nabi
Yusuf alaihi salam. Seterusnya Nabi meneruskan lagi perjalanannya ke langit keempat. Nabi berjumpa dengan seorang yang mula-mula menulis menggunakan pen. Manusia telah mula hidup dengan bandar-bandar. Siapa dia? Ya, betul. Nabi Idris alaihi salam. Nabi naik lagi ke langit yang seterusnya, iaitu langit yang kelima. Di langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun telah mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad dan juga mendoakan kebaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga telah mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad dan juga mendoakan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang ketujuh, dekat langit ketujuh ni, Nabi nampak banyak sangat malaikat yang sedang bertawaf seolah-olah beribadah di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Kalau kita umat Islam akan bertawaf di Kaabah, tapi malaikat mereka ini melakukan ibadah di Baitul Ma'mur itu. Semasa Nabi melihat ramai malaikat sedang beribadah, Nabi nampak seorang manusia yang muka dia sama macam Nabi sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi pun pergi ke orang itu dan Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim meminta Nabi Muhammad untuk mengajarkan kalimah tanaman-tanaman syurga kepada umatnya. Siapa umatnya? Kitalah. Apa kalimah tu? Kalimah tu adalah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah kalimah tanaman-tanaman syurga. Setiap hari 70,000 malaikat akan bersembahyang di Baitul Ma'mur. Kemudian apabila malaikat-malaikat ni keluar daripada Baitul Ma'mur, mereka tidak boleh kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu sampailah bila-bila. Maksudnya seorang malaikat hanya boleh datang Baitul Ma'mur sekali je. Ini membuktikan bahawa banyak sangat Allah ciptakan malaikat. Ketika berada di langit ke-6, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa sebenarnya? Sidratul Muntaha ini merupakan pokok yang sangat besar dan terlalu indah. Akarnya bermula dari langit ke-6 hinggalah puncaknya menjangkau ke langit ke-7. Nabi juga telah diberi kemuliaan oleh Allah untuk memasuki syurga. Di syurga terdapat banyak perkara yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah pun terfikir, tak pernah pun hati kita terlintas akan syurga itu. Of course, semua orang tahu syurga ni disediakan untuk orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pada waktu tu, Nabi melihat Hurul Ain. Hurul Ain adalah bidadari-bidadari syurga. Di syurga juga, Nabi berjumpa dengan pelayan-pelayan muda yang kekal kemudaannya, iaitu Al-Wildanul Mukhalladun. Pada malam Isra' Mi'raj itu juga, Nabi Muhammad telah diperlihatkan rupa bentuk malaikat yang sebenar. Kita perlu faham di sini bahawa Allah telah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk memperlihatkan keajaiban yang berada di langit ke atas, bukannya kerana Allah berada di langit atas. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya, sesungguhnya dia telah melihat pada malam itu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, yang paling agung. Selepas Nabi merentasi Sidratul Muntaha, Nabi pun terpisah dengan Jibril. Pada ketika itu, Nabi mendengar bunyi coretan pena-pena yang disalin oleh para malaikat ke dalam lembarannya daripada Lauh Mahfuz. Di bahagian atas Sidratul Muntaha, Allah telah mengangkat hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah diperdengarkan dengan kalamullah yang azali abadi. Bukan seperti kalam kita yang baharu. Baginda telah memahami daripada wahyu tersebut
tentang beberapa perkara, iaitu kefarduan solat dan dosa yang diampunkan. Pada awalnya difardukan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 waktu. Apabila turun ke langit, baginda bertemu semula dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke tempat di mana baginda menerima wahyu kefarduan solat agar dikurangkan waktu solat tersebut. Sehinggalah akhirnya Allah mengurangkan waktu solat kepada 5 waktu. Pada malam itu juga, Nabi Muhammad telah melihat api neraka tanpa masuk ke dalamnya. Berbeza dengan syurga. Syurga, Nabi lihat dan Nabi masuk ke dalamnya. Pada waktu itu, Nabi melihat ramai golongan wanita di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah. Sebab apa? Sebab semasa hidupnya di dunia, mereka sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dalam satu hadis ada menyebut bahawa penghuni-penghuni neraka ini kebanyakannya adalah daripada wanita. Berbeza dengan syurga. Apa yang Nabi lihat di syurga? Nabi melihat penghuni syurga ramainya adalah dari golongan fakir. Semoga kita semua ni tergolong dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat masuk ke dalam syurga. Amin. Selepas menerima kefarduan solat, Nabi pun pulang ke dunia. Pada keesokan harinya, Nabi pun menceritakan peristiwa Isra' Mi'raj ni kepada penduduk Mekah. Orang-orang kafir Mekah seronok mentertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tidak percaya Nabi boleh pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Tapi tidak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni membenarkan setiap kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran As-Siddiq. Abu Jahal pula mengumpulkan semua kaumnya untuk mendengar cerita Isra' Mi'raj Nabi Muhammad. Mereka juga mencabar Rasulullah untuk menceritakan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Jibril pun datang memberi satu gambaran kepada baginda sehingga baginda boleh menceritakan secara terperinci tentang Masjidil Aqsa. Orang-orang yang pernah bermusafir ke sana semua membenarkan kata-kata Nabi Muhammad. Itu telah membuktikan bahawa kejadian Isra' dan Mi'raj itu adalah benar. Nabi pernah sampai ke Masjidil Aqsa dalam satu malam itu adalah benar. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di bumi ini tanpa izin Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi, apa pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni? Yang pertama, kita wajib meyakini bahawa Allah itu wujud dan tidak bertempat. Yang kedua, kita perlu meyakini bahawa peristiwa Isra' Mi'raj itu benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita perlulah memperingati peristiwa Isra' Mi'raj dan mengambil iktibar daripada kisahnya. Yang keempat, kita hendaklah memastikan diri kita, keluarga kita tidak meninggalkan solat yang telah difardukan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang kelima, kita perlu yakin bahawa setiap kebaikan akan diberikan ganjaran pahala dan syurga oleh Allah, dan mengingkari perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu sahaja daripada saya. Semoga memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.